Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis kita, seperti kebiasaannya, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Baik, dan kita nak baca 3 doa yang selalu kita baca sebenarnya dengan wabak ni. Yang pertama doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, malam ni kita nak sambung lagi pengajian kitab kita Riyadhus Salihin, yang kita masih berada dalam bab menggabungkan di antara takut dan harap ataupun rojak. Rojak bukan rojak. Kalau rojak dengan ain tu maksud kembali. Rojak ni maksud harap dengan hamzah di ujung. Baik. Bab menghimpunkan di antara takut dan harap. Kita berada pada hadis yang ke-444. 444 hadis yang tersusun ataupun disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Sama kan? Itu 444 kan? 4. Oh ya, dalam kitab ni mungkin berbeza-beza sikit susunan dia tapi tuan-tuan boleh carilah insya-Allah. Baik, hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wahtamalaha an-nasu awir rajalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Rawahul Bukhari atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, ketika jenazah itu telah diletakkan dan orang-orang atau para lelaki memikulnya di atas leher-lehernya, maka jika jenazah itu orang yang saleh, maka dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Akan tetapi jika jenazah itu bukan orang saleh, maka dia berkata, aduh celakalah, kemana mereka akan membawa tubuhku ini?
suara jenazah itu dapat didengar oleh segala sesuatu selain daripada manusia, kerana seandainya manusia mendengarnya pastilah dia akan pingsan. Hadis ini menceritakan tentang perkara gaib yang berlaku kepada jenazah. Bila benda gaib ni tuan-tuan, benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia tak mampu untuk melihat, tak mampu untuk mendengar. Bila sebut benda gaib ni, kita hanya akan terima dia melalui hadis-hadis Nabi SAW ataupun melalui ayat-ayat daripada Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebagai contohnya, macam apa yang ni pada malam ni, kita di Nusantara ni khususnya, kita berpegang dengan pendapat bahawa malam ini, malam 27, ialah malam Isra' dan Mi'raj. Walaupun berlaku khilaf di kalangan ulama tentang bilakah tempoh atau masa yang sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj ini, banyak khilafnya, hampir 10 pendapat tentang bilakah waktunya berlaku Isra' dan Mi'raj ini. Nah, kita di Nusantara ni, kita berpegang dengan pendapat 27 dari bulan Rejab. Ini merupakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini Isra' Mi'raj ini perkara gaib, siapa pun tak tahu, siapa pun yang tidak menyaksikan, melainkan dalil dia ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW, hadis sahih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, maka kita wajib berpegang dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini, wajib jadi. Allah sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat pertama. Ini menjadi dalil yang kuat, hujah yang begitu kuat bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini wajib jadi. Dan orang yang tidak beriman dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini boleh menyebabkan dia kufur sebab menolak sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, dan demikian juga terdapat hadis-hadis, ada lebih kurang 16 sahabat, kalau tak salah saya, 13 ke 16 sahabat-sahabat yang meriwayatkan peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Isra' Mi'raj, dan sebagainya terkandung dalam kitab Sahihain, iaitu Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Nak petik sikit sementara kita nak masuk hadis ni, alang-alang kita dah bercakap tentang Isra' Mi'raj ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku kepada baginda Nabi SAW. Nah, pada satu malam, dan Allah menceritakan peristiwa ini berlaku pada malam hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut lailan. Lailan ini bukan lailatin. Kalau lailatin ini seluruh malam, lailan ini separuh pada malam. Benda ni jadi separuh malam aja. Nabi SAW duduk mungkin selepas pada sekitar waktu isyak, waktu berehat. Dan Nabi SAW balik semula ke Mekah, ke rumah Ummu Hani itu pada waktu sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada waktu subuh, dengan perjalanan begitu jauh. Tuan-tuan, daripada Mekah ke Baitul Maqdis mungkin mengambil masa perjalanan sehingga sallallahu alaihi wasallam 2 bulan perjalanan kalau naik kuda, kalau naik unta. Demikian diceritakan oleh sahabat saya dulu waktu saya pernah pergi ke Palestin tu. Tanya dekat dia, kalau orang betul-betul naik unta daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis ni berapa lama? Oh, dia kata mungkin boleh mencecah sampai 2 bulan perjalanan. Subhanallah, Nabi hanya pergi dalam satu malam. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab Nabi, Allah sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, sungguh maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Nabi SAW bukan berjalan, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi naik apa? Naik burak. Burak ni dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita bahawa Nabi SAW ceritakan burak ini warna dia putih. Burak ni warna putih, dia ni besar sikit daripada kaldai, kecil sikit daripada baral. Saya pun tak tahu baral tu, saya tak pernah tengok baral tu. Yang saya tahu ni, baral ni kenal ni Piramli kata dekat Ibrahim Pendek kan. Dia suruh sarjan pi cek pangkah rumah rumah Kasim Selamat. Dia pi Kasim Selamat pula dah. Kasim Baba, dia pi pangkah rumah kecil. Bukan. Dia pi pangkah Marjina lah, pi ubah tu, dia pi ubah, dia pi padam dekat depan pintu rumah Kasim Baba tu, pi pangkah kat rumah kecil. Rumah kecil tu tukang kasut tu. Subhanallah, bila sampai pekat pi serbu dekat situ kan, sebab masuklah apa semua kat dalam tu, pecahlah. Subhanallah. Tuan-tuan, balik Ibrahim Pendek kena ikat, tuan-tuan. Dia kata apa? Baral, kita tahu baral kat situ ya, tuan-tuan. Tak pernah tengok baral ni macam mana. Tapi Nabi SAW sebut burak ni dia besar sikit daripada kaldai dan kecil sikit pada baral. Dan setiap langkahnya subhanallah sejauh mata memandang. Kalau sekali dia melangkah, langkahan dia tu sejauh mata memandang. Subhanallah. Al-barqu ni kilat. Al-barqu ni kilat. Kilat mungkin
perjalanan sepantas kilat. Oh subhanallah, saya pernah check lah, tengok berapa jauh, berapa speed dia sebut sebagai speed apa ni, light speed ni, cahaya, kelajuan cahaya ni tuan-tuan mencecah 300,000 km per saat, 300,000 km per second tuan-tuan. Subhanallah Ustaz Syamad. Nak hampir daripada bumi ni nak pergi ke bulan. Bulan tu 347,000 kot kalau tak salah saya. Ataupun 374 macam tu lah lebih kurang. Sikit lagi, 1 saat je cuk tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, mungkin demikianlah kelajuan Buraq ni, dan tak mustahil lah kalau macam tu perjalanan dia, yang Nabi SAW boleh hanya melintasi dalam tempoh 1 malam. Kan sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW berjalan sebelah malam, Nabi SAW naik Buraq, Nabi SAW ada Allahumma salli ala Muhammad disebut sebagai apa? Guide, pembimbing dia, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi SAW pergi daripada masjid ke masjid. Bila sampai ke Mekah tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW cerita, kata dia pergi ke Masjid Aqsa. Macam mana tuan-tuan orang nak, subhanallah, ini cerita ulama sebut di antara hikmah daripada siapa Allah jalankan Nabi SAW daripada masjid ke masjid, sebab ada di kalangan orang-orang Mekah yang telah biasa sampai ke Masjid Aqsa. Ini di antara dalil dan bukti bahawa perjalanan itu benar-benar berlaku. Kalau Nabi SAW naik terus ke langit pada malam tersebut, maka tak ada orang yang boleh nak witness, nak menyaksikan kebenaran perjalanan tersebut. Tapi disebabkan Nabi SAW pergi ke Masjid Aqsa, maka waktu tu ada orang-orang daripada orang-orang Mekah yang dah biasa dah pergi ke Masjid Aqsa ni. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, depa tanya dekat Nabi SAW, betul kamu pergi Masjid Aqsa? Ceritakan bagaimana Masjid Aqsa. Ceritakan berapa tiang dia, ceritakan pintu-pintu dia. Macam mana Nabi nak cerita? Nabi SAW sampai sekejap saja. Nabi SAW semayang dengan para Nabi dan para Rasul, kemudian Nabi naik Mi'raj. Macam mana Nabi nak cerita? Kita yang AJK masjid pun, kalau orang tanya berapa kipas duk ada, terkejut tergempak tuan-tuan, kita tak kira kipas, kita pun tak tahu. Ni berapa pintu duk ada? Pintu mungkin tahulah 3 atau 4 pintu je, tak banyak. Tapi boleh tanya kalau berapa biji kipas, berapa biji lampu duk ada, kita pun pening tuan-tuan, kita tak biasa, kita tak pernah duk kira. Apatah Nabi yang first time sampai, dan Nabi SAW hanya sampai dalam masa yang sekejap saja. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, lalu subhanallah, lalu apa yang Allah buat? Allah telah membantu Nabi SAW dengan Allah menzahirkan bentuk Masjid Aqsa itu di depan Nabi SAW, seolah-olah Nabi SAW menyaksikan Masjid Aqsa itu di depan mata dia. Lalu Nabi SAW boleh menceritakan secara detail pintunya bagaimana sebagainya, Ustaz Syamad, sampai menimbulkan keajaiban kepada orang-orang di Mekah. Tapi mereka tetap tak beriman. Nabi SAW pernah dalam perjalanan tuan-tuan, Nabi SAW singgah kepada satu kafilah dagang yang balik. Nabi SAW singgah jumpa dengan mereka, dan mereka menyaksikan pertemuan dengan Nabi SAW. Tetap orang Mekah tak beriman kepada Nabi SAW. Nak cerita, bila tak mau beriman, tetap tak mau beriman. Maka tuan-tuan, berapa ibrah yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini? Yang pertama tuan-tuan tengok, pasal apa kisah ni berlaku pada sebelah malam? Kenapa tidak siang? Sedangkan siang ni lah waktu yang paling mudah nak tengok kiri kanan sebagainya. Tuan-tuan, sebab waktu yang paling hampir kita dengan Allah ialah pada waktu malam. Waktu yang paling cantik untuk kita bermunajat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita mengadu kepada Allah tentang apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Waktu yang paling cantik ialah pada waktu malam. Manfaatkan malam-malam ni, bangun untuk berqiyamul lail, berdoa, bermunajat kepada Allah, agar Allah jauhkan kita daripada wabak-wabak ni, daripada penyakit-penyakit yang Allahumma salli ala sayyidina, yang menakutkan kita ni. Kita tengok ni makin hari makin ramai orang yang infected. Kemudian salli ala sayyidina tuan-tuan, merisaukan kita. Maka bermunajatlah kepada Allah. Bangunlah berqiyamul lail, bangunlah pada pukul sebelum daripada subuh tu, untuk kita sedikit bermunajat kepada Allah. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi sebut turun Allah SWT ke langit dunia. Bila ni sepertiga akhir malam ni, dengan maksud Allah terlalu hampir dengan hamba dia. May yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa padaku, aku nak mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'tiyahu, siapa yang nak minta apa-apa, aku nak tunaikan untuk dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan, ini waktu yang paling cantik, bangunlah bermunajat. Yang kedua, ulama sebut hikmah ataupun apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini tuan-tuan, macam mana Nabi SAW tuan-tuan naik Buraq. Nabi SAW naik Buraq. Nabi Allah boleh saja nak jalankan Nabi dalam satu perjalanan sahaja, boleh. Tapi Allah
jadikan Buraq, dan Nabi SAW naik kenderaan ni nama dia Buraq. Maka kata ulama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata guru saya, seolah Allah nak tunjuk kat kita dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah ni, peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhan dia. Dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita ni, kita perlu ada kenderaan, dan kenderaan ini nama dia ilmu. Kita kena ada ilmu, tuan-tuan. Disebabkan tak ada ilmu ni lah orang memandai-mandai dalam urusan ibadat dia, menggunakan akal dalam urusan ibadat dia, ataupun boleh menyebabkan nanti tertolak ibadat-ibadat dia. Sebab apa? Sebab kejahilan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Yang ketiga, Nabi SAW dalam perjalanan tersebut ada pembimbing dia yang nama dia Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tunjuk perjalanan-perjalanan ni, jumpa siapa ni, jumpa apa sebagainya, sampai ke langit pertama, langit kedua. Malaikat Jibril lah yang minta izin untuk masuk ke langit-langit, pintu langit yang berikutnya. Pasal apa, tuan-tuan? Seolah nak tunjuk dalam perjalanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, seorang hamba nak dekatkan diri kepada Allah ni, kita perlukan kepada pembimbing. Siapa pembimbing kita sekarang ni? Alim ulama. Kita kena duduk dekat dengan alim ulama. Kita kena duduk dekat guru-guru kita yang boleh membimbing kita, yang boleh mengajar kita, yang boleh mendidik kita supaya kita dapat jalan yang sempurna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita perlu pada bimbingan alim ulama. Yang berikutnya, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia? Nabi SAW pergi daripada masjid ke masjid. Ini menunjukkan bahawa subhanallah, dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita tak boleh jauh daripada masjid-masjid Allah. Kita kena duduk di masjid-masjid Allah. Cuma sekarang ni tempoh dan keadaan, pemerintah kita minta izin kita supaya kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengarahkan kita supaya kita jangan berimpun di masjid. Bukan sahaja di masjid, di mana-mana tempat saja, untuk mengelakkan daripada wabak ini berterusan. Jadi kita patuh dan taat sajalah. Kita taat perintah daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada kerajaan kita, daripada pemerintah kita, dan saya yakin mereka telah membuat keputusan yang sebaiknya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan, tuan-tuan, dalam tempoh 2 minggu ni kita doa pada Allah sungguh-sungguhlah agar Allah memutuskan rantaian COVID-19 di tempat kita ni. Doa sungguh-sungguh, tuan-tuan, bagi wabak ni makin menurun, dan sampai satu hari dia terus dibersihkan daripada negara kita ni dan dunia ini khusus, dan dunia ini amnya, tuan-tuan. Itu yang kita boleh mampu untuk kita berdoa dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itu di antara ibrah dan pengajaran kita boleh ambil. Dan peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Nabi SAW yang tidak dirasai dan tidak dinikmati oleh para nabi dan para rasul yang lain selain pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan syurga, Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi SAW. Allah menunjukkan semua keindahan-keindahan Nabi SAW naik sampai ke Baitul Ma'mur, tempat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tawafnya para malaikat, subhanallah, tuan-tuan. Dan Nabi SAW ceritakan keindahan tempat tu bila Nabi SAW nak pergi ke Sidratil Muntaha. Di sana Nabi SAW cerita satu keadaan yang kami tak mampu untuk, tidak ada siapa pun yang akan mampu untuk menceritakan keindahannya. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sehinggalah Nabi SAW naik bertemu dengan Allah dan mengambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perintah daripada semayang. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bila Nabi SAW turun waktu tu berjumpa dengan masyarakat terbahagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang beriman kepada Nabi SAW dengan sebenar-benar iman. Dia panggil kumpulan siddiqin, orang-orang yang sallallahu alaihi Muhammad mempercayai perkataan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh percaya, tak ada sikit pun ragu dalam hati dia. Kelompok ni sallallahu alaihi Muhammad sampai ke hari kiamat akan ada orang-orang yang macam ni. Nah, apa saja perintah daripada Allah, walaupun kadang-kadang tak masuk dengan akal dia, tak masuk, bila Allah perintah maka dia ikut. Habis, selesai masalah. Kelompok kedua ni kelompok orang yang 50-50. Dia terima, asalnya ikut beriman pada Nabi SAW, tapi bila Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, cerita benda yang macam ni, dia tak boleh nak terima dengan akal dia. Dia kata, ni lah masyarakat kita macam ni, kami dah lah duduk dalam tekanan macam ni, dengan musuh-musuh duk himpit kami sebagainya, tiba-tiba buat main cerita-cerita macam ni pula lah, macam manalah keadaan ni. Subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, maka tuan-tuan, pada ketika tersebut Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada di kalangan mereka yang telah mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulan ini akan ada sampai ke hari kiamat. Kelompok yang ketiga memang kelompok yang langsung tak mau beriman pada Nabi SAW lah. Buat mai pilah cerita apa pun.
Suruh belah bulan, Nabi belah bulan depan mata mereka, tapi tetap mereka tak boleh terima. Suruh Nabi buat apa, nampak depan-depan mukjizat depan-depan mata Nabi, depan-depan mata mereka pun mereka menolak. Sebab apa? Sebab memang mereka tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada perbincangan hadis kita ni. Saya nak cerita tentang bila-bila benda-benda gaib ni dia perlu pada iman. Nah, kita hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang keadaan jenazah. Apabila dibawa kepada pengusung tu, dia dah diusungkan dia untuk dibawa ke perkuburan. Ada dua jenis jenazah. Yang pertama jenazah orang yang beriman ataupun orang yang soleh. Yang keduanya ialah jenazah orang yang tidak soleh. Orang yang soleh ala Sayyidina Muhammad engkar akan perintah-perintah daripada Allah. Orang yang soleh ni tuan-tuan, dia kata apa? Cepatlah. Segerakan aku. Pasal apa tuan-tuan? Ulama menyebutkan, tengok penjelasannya, perkataan jenazah itu, segerakan aku merupakan kerinduannya terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin, meliputi nikmat kubur dan setelah di alam kubur. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia sallallahu alaihi Muhammad, bila Nabi SAW sebut Allah merindui kepada orang yang merindui pertemuan dengan dia, Allah merindui kepada orang yang rindu nak berjumpa dengan Allah. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, bila dengar perkataan Nabi SAW ni, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha terus menangis dah. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku takut Allah tak merindui aku. Sebab apa? Sebab aku takut nak berhadapan dengan suasana satu waktu sebelum nak pergi bertemu dengan Allah tu, dia kena lalui satu waktu yang nama dia mati. Maka tuan-tuan, kita ni pun samalah dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Aisyah pun rasa macam tu, apatah lagi kita ni. Kita takut berhadapan dengan suasana satu waktu yang terpaksa kita lalui untuk kita bertemu dengan Allah yang nama dia kematian. Semua orang takut. Maka Nabi SAW ceritakan tentang bagaimana, menggambarkan bagaimana orang yang sallallahu alaihi Muhammad bila berhadapan dengan sakaratul maut, orang-orang yang soleh ini, dia akan dibuka hijab, dia akan melihat keindahan-keindahan, nikmat-nikmat yang dia akan dapat selepas daripada tu. Maka waktu tu subhanallah, dia seolah-olah redha dan dia tak sabar lagi untuk dapat apa yang dia akan dapat selepas daripada kematian dia. Waktu kita kadang-kadang tengok semua, ada orang tersenyum, ada orang yang semua sebagainya bila berhadapan kematian. Sebab apa? Sebab Allah telah zahirkan nikmat-nikmat yang dia akan dapat selepas daripada tu. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu kisah guru saya cerita, dua orang guru saya cerita kisah ni, sallallahu alaihi Muhammad, tercatat dalam satu riwayat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bila Allah menzahirkan apa yang dia buat waktu hidup di dunia dulu. Ada seorang lelaki, dia kata alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua. Lalu ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang berlaku ni Allah? Rupanya dia telah dizahirkan apa perbuatan yang dia buat. Sebut alangkah baiknya kalau jauh itu semalah. Rupa-rupanya waktu dia hidup dulu, dia pernah memimpin atau menolong seorang untuk lintas jalan. Dan Allah zahirkan pada waktu itu setiap langkah betapa besarnya ganjaran pahala yang dia dapat daripada langkah-langkah pergi ke masjid tu. Subhanallah tuan-tuan, Allah tunjukkan, Allah zahirkan waktu tu. Dia kata apa? Ya Allah, alangkah baiknya kalau jauh. Subhanallah, macam kita lah tuan-tuan, kalau boleh langkah pergi masjid, kan berjalan langkah ke masjid ni, waktu kita tak nampak. Tapi subhanallah, nanti bila Allah zahirkan kita kata alangkah baiknya kalau jauh lagi masjid tu kita nak pergi, sebagainya tuan-tuan yang sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua dia kata alangkah baiknya kalau baru satu hari dia keluar dari rumah dia, musim sejuk, dia tengok ada orang menggigil ketak. Sebab sejuk. Dan orang tu hanya ada satu lapis baju, sedangkan dia ada dua lapis baju. Dia ambil satu baju dan dia bagi pada orang tu. Kira bagus sangat lah ni tuan-tuan. Dia ada dua helai baju, dia ambil satu helai baju, dia bagi pada orang tu. Sedangkan waktu tu musim sejuk, dia tinggal satu baju. Tu kira baik sangat dah tu tuan-tuan, semat. Tapi biasalah macam kita jugalah, bagi yang buruk lah, yang baru kita sayang lah nak bagi, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita abang kata ni nak pergi hantar sedekah lah apa semua, nak pergi bagi, oh tuan-tuan, habis store kita punggah. Yang bagi kat orang tu semua yang tak elok, kan? Yang elok-elok semua kita simpan kat kita. Biasalah tuan-tuan. Lalu Allah zahirkan dekat dia nikmat betapa besarnya ganjaran. Dia bagi Allahumma salli alaihi wasallam pakaian tu kepada orang tu. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia kata insya-Allah alangkah baiknya kalau aku bagi yang baru pada hari tersebut. Tuan-tuan ingat dalam satu riwayat cerita, nanti bangkit daripada mahsyar dalam keadaan kita ni tidak berpakaian tuan-tuan, kita bertelanjang, tidak berpakaian, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau tuan-tuan nak pakaian nanti di yaumul qiyamah, sallallahu alaihi wasallam, bagilah pakaian
waktu kita hidup di dunia, kita sedekahkan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, kata Nabi SAW, maka kamu akan dapat pakaian dan perhiasan-perhiasan syurga nanti di yaumul qiyamah. Nah, ada sahabat saya duk cerita ni, dalam keadaan waktu kita tengah duduk dia panggil apa ni, tak boleh nak keluar-keluar ni sebagainya ni. Saya lihat simak tuan-tuan, ada orang-orang geladangan. Orang-orang geladangan yang dia tak tahu nak pergi mana, memang tak ada arah nak ke mana. Maka tuan-tuan, orang-orang ni perlukan kepada makanan, perlukan kepada pakaian. Mungkin perlu kita ikhtiarkan sesuatu supaya kita dapat membantu daripada mereka ni yang duduk dalam kesusahan yang macam ni. Tuan-tuan, terfikir-fikir lah macam tu. Sahabat-sahabat kita di Syria lah, di mana yang sedang berhadapan dengan suasana yang sejuk, yang melampau, yang sebagainya, tuan-tuan sekalian, yang mereka perlukan kepada pakaian. Ihtiat-ihtiat lah tuan-tuan, nak dapat pakaian nanti waktu waktu berada di hari kiamat nanti, tuan-tuan bagi pakaian. Yang berikutnya tuan-tuan, tuan-tuan nak minuman, makanan daripada syurga, tuan-tuan bagi orang makan waktu tuan-tuan hidup ni, tuan-tuan akan dapat nanti. Yang ketiga, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau semua, alangkah baik semua. Ceritanya waktu sallallahu alaihi Muhammad, ada orang waktu dia tengah nak makan, dia hanya ada satu keping roti je, yang dia makan untuk dengan semua ahli keluarga dia. Tiba-tiba ada orang meminta tolong, assalamualaikum, salam, nak minta makanan sikit. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia bagi separuh daripada roti dia. Separuh ni dia bagi pada orang yang meminta, dan separuh lagi dia nak makan dengan ahli keluarga dia. Oh, ini pun dah habis baik dah tuan-tuan. Kalau kita kata apa, pergi cari rumah lain, saya pun ada sekeping ni ya, kita fikir begitulah. Tapi dia tuan-tuan tak, dia bagi separuh, dia bagi misalnya alaihi tuan-tuan, yang separuh ni dia ambil, yang separuh dia bagi pada orang tu. Ni sangat hebat dah. Tapi Allah zahirkan pada waktu tu, subhanallah, betapa besarnya nikmat yang dia dapat. Dengan bagi separuh, dia kata, kalau aku tahu macam ni punya besar nikmat, aku bagi semua pada hari tersebut. Tuan-tuan, orang-orang saleh, dia akan melihat nikmat-nikmat yang dia akan dapat nanti selepas dia mati. Waktu mana Allah akan buka hijab dia pada waktu dia meninggal dunia, subhanallah. Maka waktu tu bila diusung jenazah dia kata apa? Subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, cepat-cepatlah bawa, cepat-cepatlah segerakan aku. Pasal apa? Sebab rindu dia telah dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin ni. Selain daripada Allah zahir tu, dia beriman sungguh-sungguh dengan apa yang Allah cerita dulu ni. Dia beriman sungguh dengan apa yang Nabi SAW cerita tentang kenikmatan syurga, keindahan syurga, cerita tentang nikmat di alam barzah sebagainya. Tuan-tuan, maka subhanallah, dia tak sabar nak dapat benda-benda yang macam tu. Sedangkan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak soleh, kata Nabi SAW, Allahu Rabbi, tuan-tuan, Nabi guna perkataan apa? Nabi SAW sebut ghaira salihatin, orang-orang yang tidak soleh, orang tak soleh, orang yang buat maksiat dalam hidup dia, orang yang seronok dengan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Apa dia buat tuan-tuan? Waktu orang usung jenazah dia nak bawa kubur, lalu dia kata apa? Dia kata subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, aduh celaka, kemana mereka nak bawa tubuhku ini? Tuan-tuan, nak menunjukkan bahawa apa? Dalam keadaan dia sedang diusung bawa pergi kubur pun dia dalam kejahilan lagi. Dia tak tahu nak bawa pergi mana ni, tuan-tuan sekalian. Dan suara itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dengan manusia. Nabi sebut kalau jin dan manusia dengar jeritan orang yang nak dibawa ke kubur ni, maka orang akan pingsan ketakutan. Sebab dahsyatnya tuan-tuan, subhanallah. Jadi penjelasan disebut di sini, dia kata sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan perkataan jenazah lainnya itu orang yang tidak soleh ini, aduh celaka, kemana mereka nak bawa tubuhku ini merupakan keluhan dan penyesalan daripada orang jahat, serta ketakutan akan apa yang diancamkan kepadanya, meliputi siksa kubur dan setelah berada di alam kubur. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita baca hadis ni, kita takut, cerita tentang azab kubur, cerita tentang kubur, kita menakutkan kita. Jadi di sinilah wujudnya perasaan khauf, takut. Dengan takut inilah yang akan menyebabkan kita meninggalkan kemaksiatan kita, dan kita cenderung untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Hadis yang berikutnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih wan naru mithlu dhalik, rawahu al-Bukhari atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, syurga itu lebih dekat terhadap salah seorang daripada kamu lebih daripada tali terumpahnya, dan neraka itu pula
neraka itu pun demikian juga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penjelasan. Hadis ini menunjukkan bahawa ketaatan dapat mengantarkan kepada syurga, sedangkan maksiat juga mendekatkan kepada neraka. Jadi subhanallah tuan-tuan, hadis ni nak cerita apa? Kalau kamu buat baik, syurga duk tunggu kat depan. Dekatnya syurga dengan kamu ni macam mana? Dekat tali terumpah kamu, dekat tu je. Dengan maksud sepatutnya tak ada benda apa pun yang akan menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Satu je syarat dia, buat taat. Buat taat. Nabi SAW sebut, semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau. Sahabat tanya, siapa orang yang tak mau tu Rasulullah? Adakah orang tak mau? Orang yang mau itu, orang yang masuk syurga itu, orang tak ada aku. Orang yang tak mau ialah orang yang ingkar perintahku. Yang tu je tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk syurga, syurga ni depan mata aja. Tuan-tuan buat taat, tuan-tuan masuklah syurga tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan masuklah neraka. Allah na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, Nabi nak buat macam mana? Kita buat taat tuan-tuan. Lepas tu Imam Ghazali rahimahullah sebut, nak masuk syurga ni kena sabar. Nak masuk syurga ni kena sabar. Sabar yang pertama apa dia? Sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab nak buat taat ni susah. Nak buat taat ni susah. Letih kita ni, penat kita. Kita ni Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Nak bangun sembahyang sunat pun susah, subhanallah. Nak baca Quran pun susah ni, waktu lapang sangat-sangat ni. Tuan-tuan salli ala Muhammad, buat kempen-kempen untuk kita khatamkan Al-Quran sebagai contoh. Ada grup saya tu, daripada grup sahaja-saja. Kami buat pakat-pakat baca Quran. Kadang-kadang dia jadi motivasi juga. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad grup. Hari ni okey buat senarai. Dia bukan tuan-tuan, kita bukanlah mampu nak boleh mengkhatamkan, disebut sebagai khatam Quran dalam keadaan orang tu baca duzuk, orang baca duzuk. Dia tak boleh nak kira pakat, kita tak boleh nak kira sebagai mengkhatam Quran. Tetapi paling tidak dia encourage kita untuk baca Quran. Seorang yang dia buat apa, dia buat inisiatif ni, dia buka dia bukan buka dalam grup WhatsApp yang ada tu kan. Okey, sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh seminggu ni kita nak khatamkan 30 juzuk Quran ni. Kita nak habiskan 30 juzuk Quran ni. Okey, siapa nak ambil juzuk pertama, juzuk kedua, siapa nak ambil juzuk 3, juzuk keempat, ataupun macam itulah keadaan dia. Maka tuan-tuan, walaupun tidaklah dikira sebagai mengkhatam Quran, sebab kita tak dengar syarat nak khatam Quran tu, mesti ada orang baca, mesti ada orang dengar paling tidak. Tapi paling tidak dia encourage kita untuk kita membaca Quran. Orang tu baca, paling dia dapat kat dia baca juzuk kedua. Okey, dapatlah kat dia pahala juzuk kedua. Dan dia juga dapat pahala encourage orang lain untuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad membaca Quran. Kita buatlah program-program macam ni. Tapi ya Allah tuan-tuan, sungguh nak baca Quran pun susah. Sehari-hari ni macam subhanallah tuan-tuan, nak buat apa? Tak nak buat. Dia boleh kata nak buat apa, tak tahu nak buat apa, padahal masa dia sangat lapang. Kalau tidak hari tu nak kena pergi kerja lah, nak kena buat tu lah, nak kena buat ni. Dulu komplain, oh tak sempat lah Ustaz nak baca Quran, tak sempat, saya pun kerja. Ustaz nak main duha lah Ustaz, tak sempat lah Ustaz, saya pun duduk kerja. Ustaz tak sempat lah nak tahajud. Sebab apa? Sebab letih lah Ustaz. Oh itu punya banyak alasan. Lah ni sepatutnya tak ada alasan. Kita dah lapang, masa banyak, tapi tetap tak boleh nak buat. Pasal apa tak boleh nak buat tu? Sebab nak buat taat ni dia kena sabar sangat. Kalau tak sabar 2 rakaat tak dapat tuan-tuan. Kalau tak sabar Quran 1 ayat pun tak boleh baca tuan-tuan. Kalau tak sabar sedikit selawat pun tak boleh nak dapat. Maka sallallahu alaihi Muhammad, yang pertama dia panggil apa? Taat, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat pun susah juga. Nak masuk syurga kena sabar. Sabar apa? Dalam meninggalkan kemaksiatan. Tuan-tuan tengok, Allah jadikan tuan-tuan syurga ni suatu kenikmatan yang sangat indah. Syurga ni satu kenikmatan yang sangat istimewa, dan dia fulfill kita punya keinginan waktu hidup di dunia. Ada orang dia ingin kepada rumah yang besar. Nanti di syurga bukan sekat rumah besar tuan-tuan, dia akan dapat istana dalam syurga. Subhanallah, bukan cerita rumah, bukan cerita banglo, ni cerita istana dalam syurga. Orang perempuan dihias dengan perhiasan-perhiasan yang indah, sebab orang perempuan dia suka kepada perhiasan. Orang lelaki dia lain macam sikit, dia suka kepada wanita, dia suka kepada nak buat macam mana. Sembang dalam grup WhatsApp kami bergegak-gegak kan. Kita menikah Laila apa semua, balik rumah ngucing ke rumah. Misai pun jatuh macam tu kan. Tuan-tuan, tapi tak cuba tanya tengok, kalau mau tak, kalau isteri bagi mau tak, oi bagilah subhanallah tuan-tuan. Yang solat semak tuan-tuan, sebab Allah, tapi di akhirat nanti Allah akan bagi kepada bidadari yang sangat indah. Tuan-tuan, syarat dia apa? Sabar.
Sabar. Sabar apa? Sabar daripada kita melakukan kemaksiatan, walaupun kita sering saja terjerumus, tergelincir dalam melakukan, nak buat macam mana kita manusia, sifat manusia tu jaga tergelincir juga, jaga tergelincir juga, nak buat macam mana. Nah, sebab tu kita selalu kena dengar apa? Dengar peringatan, dengar tazkirah, dengar nasihat. Tentang sekalian sekalian, sebab duduk berkawan dengan orang-orang baik-baik, duduk berkawan dengan sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat soleh ni dia jadi apa? Dia jadi benteng. Dia kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu duduk di atas agama ataupun cara hidup khalilihi, ni maksud sahabat baik dia. Seorang lelaki dia pergi tanya dekat seorang ulama, dia kata, Syekh cerita pada saya, saya ni siapa? Syekh kata, aku tak kenal kamu siapa, tapi kamu cerita siapa kawan kamu, aku akan cerita kamu tu siapa. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, jadi dalam keadaan kita nak sabar dalam melakukan ketaatan, dalam keadaan kita nak menjauhkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan, maka di sana kita perlu satu yang disebut sebagai sahabat-sahabat yang baik. Tu sahabat-sahabat yang baik ni juga dia akan encourage kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan tu, insya-Allah. Jadi subhanallah sallallahu Muhammad, di dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya seorang lelaki yang mengucapkan satu kata yang dia tidak menduga akan sampai ke mana, maka Allah akan menuliskan untuknya redha Allah lantaran satu kata itu sampai hari dia bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ada orang dia sebut satu perkataan, dia tak tahu pun perkataan tu boleh pergi sampai mana pun, dia tak tahu pun. Kadang-kadang kita post dalam Facebook kita kata apa, sembahyang duha dah hari ni, macam tu je, simple aja. Dia pun tak sangka terang mana sangat orang nak komen, terang mana sangat orang nak tengok. Dia kata tak terang mana sangat, nak sampai mana sangatlah dia punya perkataan tu. Kadang-kadang orang tak pandang sebagainya. Tetapi subhanallah, tiba-tiba Allah redha perkataan dia tu. Dan Allah buka hati orang untuk tengok, dan ada orang yang buat perbuatan tersebut, sembahyang duha tersebut, maka dia akan mendapat ganjaran dia. Sebab tu kadang-kadang benda-benda baik, perkataan-perkataan baik ni kita jangan duk reserve kat kita. Kita apa ni, hebah-hebahkan perkataan-perkataan yang baik. Tak ada, saya cuma kita cerita-ceritakan, ajak-ajak orang untuk melakukan kebaikan. Jangan rasa macam Allah kalau aku buat tak ada apa. Tuan-tuan, ni satu je ni, kita rasa share je, klik share je tu, kita rasa macam tak ada apa aku ni, tekan share je, kita tengok-tengoklah, alah sekadar dekat bawah tu, tak ada apa aku, tak mungkin tak ada apa kat kita, tapi dia diredai oleh Allah akan perbuatan tersebut. Dan sebab tu ulama kata apa, jangan pandang kecil benda kecil, yang mungkin itulah yang sangat dikasihi oleh Allah, yang akan menyebabkan dia masuk syurga. Dan jangan pandang kecil kau dosa kecil, mungkin itu yang sangat dimurkai oleh Allah sehingga dia dihumbangkan dalam neraka. Kata Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Sungguhnya seorang itu dia mengucapkan satu kata yang dia tak menduga sampai ke mana pun, tetapi sallallahu alaihi Muhammad, Allah menulis untuknya redha Allah lantaran satu kata tersebut sampailah dia nanti kembali bertemu dengan Allah. Oh subhanallah. Sebab tu ingat ni hadis ni, Nabi SAW kata apa? Tuan-tuan, buat, jangan pandang kecil benda kecil ni. Jangan pandang kecil perkataan kecil, walaupun hanya satu share, walaupun hanya satu like kadang-kadang, walaupun hanya satu perkataan saja. Tapi Nabi SAW juga kata apa? Nabi kata, dan sungguhnya seorang lelaki sungguh mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah, maka akan menjatuhkan ke dalam neraka lantaran satu kata itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia tak ada apa, melawak-melawak aja, tak ada apa, main-main je. Rupa-rupanya Allah murka sangat dan menjatuhkan dia dalam neraka disebabkan perkataan-perkataan tersebut. Oh tuan-tuan, jangan main-main lah. Sebab tu kena timbang apa ni. Kalau kita nak hantar satu benda, nak share satu benda, nak post satu benda, nak cerita satu benda, tengok benda ni boleh manfaat ke di mudarat. Kalau menjadi pahala, teruskan. Kalau menjadi dosa, kita tinggalkan. Boleh tak? Entah sekalian. Sebab kita tak tahu, mungkin satu benda kita sebut tu, benda tu tak ada apa-apa kat kita, tapi sangat besar nilai di sisi Allah. Kadang-kadang satu benda tu kita rasa macam tak ada apa-apa lah, main-main je, tapi sangat dimurkai oleh Allah, akhirnya menyebabkan kita dihumbangkan dalam neraka. Tak tahu. Oleh kerana itu, sayogianya bagi seorang mukmin tidak membenci sedikit kebaikan, baik berupa perbuatan atau ucapan, dan hendaknya menjauhi keburukan, baik sedikit maupun banyak. Ni kita sayogianya lah apa? Jangan pandang kecil-kecil lah benda-benda baik-baik ni. Benda-benda baik ni kita bersungguh-sungguh untuk buat. Demikian juga benda-benda jahat ni, bersungguh-sungguh kita tinggal juga, walaupun kecil-kecil. Jangan duk rasa macam kecil je, tak apa. Tuan-tuan sekalian saya mak. Jadi mudah-mudahan dua hadis ni yang cerita tentang khauf wa raja, khauf takut, dan raja iaitu harap, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dalam keadaan Allah menceritakan hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang
kebaikan-kebaikan dan manfaat yang kita boleh dapat, keburukan-keburukan yang larangan dia, azabnya yang disediakan sebagainya, yang akan menyebabkan kita ni sentiasa berhati-hati dalam semua urusan yang kita buat, bersungguh untuk melakukan kebaikan dan bersungguh juga untuk meninggalkan kemaksiatan bila kita ada dua benda ni yang namanya takut dan harap, insya-Allah. Baik, pertemuan kita esok hari kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-54. Situ bab ditulis bab ke berapa? 54. Nah, bab yang ke-54 dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Di situ tajuk apa? Kerana ditakut dan rindu kepada Allah. Bab keutamaan menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepadanya, insya-Allah. Tuan-tuan yang mana ada kitab Riyadhus Shalihin di rumah, terjemahan sebagainya, dia banyak terjemahan Riyadhus Shalihin ni, dia berbeza-beza. Salih Muhammad. Jadi tuan-tuan, tapi saya rasa susunan bab tu sama aja. Tuan-tuan boleh ikut, insya-Allah. Yang saya guna ni Riyadhus Shalihin yang ni. Ini Riyadhus Shalihin ni. Yang ni dia ada sikit penjelasan dia, macam menarik sikitlah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan ada lagi kitab-kitab Riyadhus Shalihin yang lain. Mungkin dia punya susunan perkataan dia tu matan dia sama aja, cuma nanti bila dia panggil translate tu, dia buat terjemahan tu mungkin sedikit berbeza, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan perbanyakkan doa, insya-Allah. Tuan-tuan bangun qiyamul lail, salih alaihi wasallam, dengan mudah-mudahan dengan berkat Isra dan Mi'raj yang berlaku pada Nabi SAW ni, Allah menjauhkan kita daripada musibah ni, Allah menjauhkan kita penyakit-penyakit yang buruk, Allah menjauhkan kita daripada wabak ni, keluarga kita. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Saya tiap-tiap hari saya duk minta satu je, minta nampak numbers tu biar turun, kan. Tapi setiap hari duk nampak duk makin naik itu merisaukan kita, menakutkan kita. Duk tunggu satu hari dia turun, dia turun. Tapi tak tahu bila. Kita doalah sehari dua ni kok dia boleh turun. Salih alaihi Sayyidina Muhammad. Dia salih alaihi Muhammad. Dan lah ni bukan masa untuk kita ni masing-masing duduk tuduh masing-masing. Orang ni tuduh orang ni, kan. Orang ni depa ni punya pasal lah, dia punya pasal lah. Tuan-tuan, tak, ini waktu untuk kita bersatu padu. Waktu kita bersama-sama untuk kita nak lawan COVID-19 ni. Bukan masa nak tuduh-tuduh, tuan-tuan. Kita nak cerita tentang Salih Ahmad grup tabligh itu pun kita tak fair, tak adil untuk kita menghukum mereka. Sebab benda yang berlaku tu waktu tempoh belum lagi tempoh pengurungan tu, dan tempoh kawalan pergerakan tu dan sebagainya. Dan waktu tu Salih Ahmad nampak berapa ketika dah nampak dah tak ada kes yang baru dah pada waktu tu, dan jadi tak adil lah untuk kita hukum mereka dengan disebabkan perjumpaan mereka tu menyebabkan meribuat sebagainya. Mereka pun tak tahu sebagainya, Ustaz Syamad. Dan kita tengok kesungguhan daripada kelompok-kelompok tabligh ni pun sendiri untuk ikut arahan dan sebagainya, dan kita sangat respect lah. Dan kita harap Ustaz Syamad, grup sahabat-sahabat kita jemaah tabligh juga, Ustaz Syamad, yang mana yang masih belum pergi buat saringan tu, pergi buat saringan. Dan Ustaz Syamad dan sahabat-sahabat yang telah buat saringan tu, banyak-banyak akan berdoa kepada Allah. Salih alaihi Muhammad. Dan inilah ujian, waktu ujian tuhmah kepada kelompok-kelompok jemaah, maka perlulah kita Salih alaihi Muhammad bersabar dengan keadaan yang macam ni, dan kita banyakkan berdoa kepada Allah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain dekat luar sana, Salih Muhammad, kita kena kuat waktu ni. Bukan masa untuk kita pecah belah, bukan masa untuk kita saling tuduh-menuduh, masa untuk kita patuh arahan dan kita sama-sama duduk di rumah. Cara untuk kita lawan lah ni ialah dengan kita duduk di rumah. Tu je, bukan nak kena keluar pergi perang. Cara dia duduk di rumah, maka kita duduk di rumah elok-elok. Manfaatkan sebaiknya waktu kita di rumah, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat doa kita, dekat ibadat kita sungguh-sungguh pada Allah, munajat kepada Allah, Allah akan menghentikan wabak ni, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk malam ni. Esok kita jumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.